Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua para pelajar baharu. Tahniah diucapkan. Okey, hari ini anda bersama saya untuk uh, dapatkan maklumat tentang tajaan pendidikan di Unicell. Baiklah, sebelum saya meneruskan taklimat ini, saya mohon supaya semua pelajar boleh ambil gambar terlebih dahulu ataupun tangkap layar QR code ini dan anda boleh lengkapkan maklumat QR code yang disediakan selepas tamat taklimat ini, okey? Okey, saya teruskan dengan taklimat saya di mana pengenalan berkenaan dengan UTP merupakan satu unit yang menjalankan tadbir urus berkenaan dengan tajaan pendidikan pelajar khususnya bagi para pelajar peringkat diploma dan ijazah sarjana muda. Okey. Uh, Secara umumnya, terdapat dua tajaan utama iaitu pinjaman dan beasiswa. Okey, para pelajar boleh ha, membuat semakan berdasarkan syarat-syarat penaja dan membuat permohonan bagi semua proses tajaan yang sedang dibuka. Cuma setelah anda mendapat surat tawaran, anda hanya dibenarkan untuk memilih satu sahaja tajaan pendidikan yang anda akan gunakan sepanjang tempoh pengajian anda. Okey. Di sini juga untuk dimakluman para pelajar, setelah anda mendapat surat tajaan pendidikan selain PTPTN, okey, anda perlu menghantar satu salinan surat pengesahan tajaan tersebut kepada pejabat HCP dan pejabat kewangan pelajar untuk rekod dan tindakan pihak kami. Okay, baiklah. Seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi, untuk tajaan pendidikan bagi pinjaman, majoritinya ia adalah daripada pinjaman Perbadanan Tabung Tinggi Perancangan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Okay, di mana para pelajar boleh membuat permohonan dan ianya secara atas talian atau dalam talian. Dan kedua berkenaan beasiswa, di mana untuk para pelajar Unicell kami ada kerjasama dengan pihak Karangkraft, itu kumpulan media Karangkraft yang mana khusus untuk pelajar di Unicell dan beberapa IPT saja yang layak untuk buat permohonan. Jadi para pelajar boleh layari laman sesawang pihak Karangkraft untuk mendapatkan butiran lanjut dan sekiranya berminat boleh buat permohonan. Okey, berkenaan lain-lain pembiayaan, ini saya nyatakan dan masukkan sebagai salah satu daripada lain-lain pembiayaan di bawah pusat ataupun lembaga zakat negeri. Okey, anda boleh layari laman sesawang lembaga zakat negeri masing-masing, khususnya bagi golongan-golongan asnaf ya. Contoh yang dinyatakan ini adalah maklumat daripada lembaga zakat Selangor. Dan terakhir adalah bantuan khas. Bantuan khas adalah bantuan yang disediakan ataupun diberikan oleh pihak unit zakat dan sedekah pusat Islam Unicell pada setiap semester berdasarkan bajet lah. Okey. Okey, yang seperti saya maklumkan tadi jenis-jenis tajaan pendidikan, di mana di sini ada QR code disediakan macam tadi, sama juga boleh ambil gambar ataupun tangkap layar terlebih dahulu. Okey. Dan kemudian bila selesai taklimat ini, anda boleh tengok maklumat di mana di situ ada senarai penaja, ketetapan tarikh permohonan dan laman sesawang ke maklumat tajaan tersebut. So di mana para pelajar boleh melihat terlebih dahulu prasyarat, terma dan syarat yang telah ditetap dan
oleh pihak penaja dan juga butiran-butiran lain, khususnya tarikh permohonan. Okey. Sebab setiap penaja mereka menetapkan syarat yang berlainan dan ketetapan tarikh permohonan berubah mengikut tarikh dan kesesuaian pihak penaja. Okey, secara spesifiknya untuk saya terangkan hari ini adalah berkenaan dengan pinjaman PTPTN, di mana para pelajar boleh membuat permohonan pinjaman. Okey. Dan permohonan pinjaman tersebut apabila telah diluluskan, ia jumlah kerajaan bagi yuran pengajian para pelajar ini ditentukan berdasarkan pendapatan isi rumah penjaga keluarga pelajar. Okey. Okey, keperluan dia: surat tawaran rasmi untuk membuat permohonan, buka akaun bank Islam di atas nama pelajar. Kemudian para pelajar boleh muat turun, download aplikasi MyPTPTN untuk pengaktifan eKYC. Okey. Dan setelah proses tersebut selesai, para pelajar boleh memulakan permohonan dan dengan membuat keperluan di mana bayaran permohonan secara atas talian RM5. Kemudian sekiranya pelajar belum membuka akaun SSPN untuk PTPTN, pelajar boleh membuat secara online dalam website PTPTN tersebut. Okey. So, daripada untuk tujuan PTPTN ini, yang tiada dalam sistem PTPTN itu untuk keperluan pelajar membuat permohonan dan buat pengisian maklumat hanyalah berkenaan dengan bank Islam. Jadi dinasihatkan sebelum membuat permohonan PTPTN, sekiranya belum ada akaun bank Islam, pergi ke mana-mana bank Islam yang berdekatan untuk pelajar membuat permohonan. Okey, para pelajar yang belum mencapai umur 18 tahun perlu hadir bersama ibu bapa ataupun penjaga. Sila bawa butiran-butiran diri seperti surat beranak ataupun IC dan juga surat tawaran kerana itu adalah antara maklumat yang pihak bank perlukan. Okey, yang seperti saya maklumkan saya di sini kan juga dinyatakan di mana tempoh pembukaan tarikh permohonan PTPTN bagi ketetapan mengikut semester. Di Unicell ada 3 semester setiap tahun: semester April, semester Ogos dan semester November. Okey, dan setiap semester terdapat 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama itu bermaksud tarikh permohonan bagi pelajar yang ingin buat permohonan pada ketetapan yang ditetapkan untuk tarikh bulan pertama, kelompok pertama. Contoh untuk semester April, so dia akan dalam semester April ni ada 2 kelompok contohnya. April kelompok 1, Mei kelompok 2. Untuk Ogos kelompok 1, September kelompok 2. Untuk November pula, November kelompok 1, Disember kelompok 2. Okey. So, pelajar perlu membuat permohonan mengikut tarikh yang ditetapkan dan dinasihatkan supaya permohonan tersebut dibuat seelok-eloknya bagi kelompok pertama. Ini adalah bertujuan sekiranya permohonan pelajar menghadapi masalah ataupun ditolak, pelajar masih lagi berpeluang untuk membuat permohonan di dalam kelompok kedua. Okey. Okey,
Di kolom yang ketiga ada pilihan. Pilihan itu ada satu, sebagai contoh April 1/5. Itu adalah pilihan tempoh mula pengajian. So pelajar, sekiranya pelajar masuk April, dia kena pilih 1/5. Masuk mengikut semester Ogos, kena pilih 1/9. Masuk semester November, kena pilih 1/12. Okey. Okey. Selepas setiap kali tempoh permohonan tutup mengikut kelompok, para pelajar boleh membuat semakan 8 hari yang berikutnya. Contoh, sekiranya tutup 30 April, para pelajar akan membuat semakan pada 8 Mei untuk mengetahui status. Semakan tu boleh melebat melalui MyPTPTN ataupun website PTPTN di mana pelajar buat permohonan tersebut. Okey, untuk pelajar tengok status permohonan, dan dia dinamakan sebagai pelajar perlu membuat pengesahan sama ada ingin menerima ataupun tidak. Okey. So, sekiranya pelajar ingin menerima tawaran pinjaman tersebut, pelajar perlu respon dalam tempoh 14 hari. Okey, sekiranya pelajar tidak respon dalam tempoh 14 hari, automatically tawaran tersebut akan terbatal. Okey. Okey, untuk kaedah terbaru, tempoh 14 hari ini pelajar boleh respon, dan pihak universiti amat menggalakkan pelajar membuat respon secara dalam talian, di mana ada melibatkan proses sejumlah RM25 untuk stem hasil. Okey. Di kaedah konvensional yang mana pelajar print dan mendapatkan stem hasil dari LHDN sebagai contohnya dan dihantar untuk ke pejabat PTTN, itu adalah kaedah konvensional. Kami tidak sarankan kaedah tersebut kerana kebarangkalian peratusan untuk proses tersebut menghadapi kesukaran amatlah tinggi. Okey. So, kami amat galakkan pelajar supaya pengesahan penerimaan tajian tersebut dibawa secara dalam talian terus. Okey. Butiran tersebut nanti pelajar boleh tengok melalui kaedah untuk pelajar terima tawaran PTPTN tersebut. Okey. So, selepas pelajar respon kepada tawaran tersebut, dalam tempoh bulan semasa atau bulan berikutnya, iaitu sekiranya dalam bulan semasa 24 hari bulan dan bulan berikut 7 hari bulan, pihak PTPTN akan mengkreditkan sejumlah kewangan yang pelajar terima mengikut kelulusan bagi penolakan yuran pengajian pelajar terus kepada pihak universiti. Okey. Okey, sekiranya ada baki selepas penolakan yuran tersebut, sebagai contoh, yuran pelajar RM1,000, pelajar ditaja sepanjang 9 semester RM2,000. Okey. So, lepas ada penolakan, baki RM1,000 tersebut akan dimasukkan ke dalam akaun bank Islam yang pelajar buka waktu nak mohon PTPTN. Jadi, itulah tujuannya. Kenapa kena buka bank Islam? Itu adalah untuk baki-baki jumlah yang lepas ditolak yuran pengajian, dia akan masuk dalam akaun bank Islam, dan bank Islam adalah akaun panel bagi PTPTN di Unicel. Okey. Okey, yang ini saya maklumkan tadi. Pelajar perlu membuat permohonan dengan muat naik download aplikasi MyPTPTN untuk pengaktifan eKYC. Okey. Dan selepas proses yang tersebut selesai, pelajar boleh mulakan permohonan
dengan membuat carian atas nama Universiti Selangor. Pelajar lihat di situ tawaran mengikut surat tawaran pelajar, nama program pastikan betul, kampus pastikan betul dan buat pilihan dan baru mulakan permohonan. So macam saya maklumkan tadi, untuk mulakan permohonan di mana pelajar perlu pendaftaran permohonan dibuat dalam aplikasi ini ataupun website PTTN RM5. Okey. So isikan maklumat butiran pelajar, butiran maklumat seperti surat tawaran, butiran maklumat ibu bapa, okey, nombor akaun bank Islam, nombor akaun SSPN, okey. So di akhir permohonan tersebut, apa yang pelajar perlu muat naik hanyalah satu saja, iaitu muat naik surat tawaran kemasukan. Surat tawaran pengajian yang diberikan oleh Pejabat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar di UNICEF, dia upload, muat naik dalam permohonan tersebut. Okey. Okay, lepas muat naik selesai, macam yang saya maklumkan dalam slide yang sebentar tadi, tunggu sehingga tarikh tutup. Bulan yang berikutnya, sekitar 7 ataupun 8 hari bulan, pelajar akan terima notifikasi melalui MyPTTN dan juga melalui email yang pelajar isikan sewaktu membuat permohonan PTTN ini untuk respon lihat kepada status surat tawaran PTTN. Okey. Untuk PTTN ni, surat tawaran atau surat tajaan PTTN ni tak perlu bagi pada pihak HCP ataupun pihak Pejabat Kewangan Pelajar. Okey, yang lain salinan dia perlu hantar pada kami. Okey. Okey. Sekiranya para pelajar ingin mendapatkan maklumat lanjut atau persoalan, boleh terus hubungi ke line PTPTN di nombor tersebut 0321933000, atau pelajar boleh membuat live chat. Ada gambar kartun kat bawah tu kan, live chat waktu operasi live chat PTPTN 9 pagi hingga 5 petang, Isnin hingga Jumaat. Okey, live chat. Okey, yang ini contoh di mana surat tawaran pinjaman PTPTN yang pelajar akan dapat. Okey, contoh ini dinyatakan supaya pelajar boleh berhubung dan membuat pembincangan bersama ahli keluarga, ibu bapa penjaga tentang perancangan kewangan pada setiap semester. Okey. Di sini anda lihat tempoh pengajian yang ditandakan merah itu 9 semester contoh dia, dan yang kedua adalah baki pinjaman yang akan dibayar. Di sini 20,400. Okey, nilai 20,400 tu dibahagikan dengan 9 semester. Okey. So jumlah tersebut bila dapat nilai dia tolakkan dengan 100. Sebab apa? Kaedah PTPTN, berapa sahaja yang telah diberikan tawaran pinjaman dan nilai yang dibahagikan dengan semester, okey, nilai tersebut 100 tu dia akan masuk ke dalam akaun bank Islam. Okey, andai kata anda perlu gunakan duit 100 tu, boleh keluarkan sama ada untuk bayar yuran yang tak cukup ke ataupun keperluan-keperluan lain lah. Okey, sekiranya ada lebihan lebih daripada 100, contoh 2167 sepanjang semester, anggaran dapat 2000, kadang-kadang 2167, dia anggaran dia sekitar macam tu, dan total up sehingga 9 semester anggaran akan dapat 20,400. So 2167 nilai yang telah dibagikan dengan 9 semester itu adalah kurang lebih, dia tak tepat betul-betul kurang lebih. So bila dapat tahu maklumat anggaran yuran sekitar 2000 ditaja setiap semester, para pelajar perlu berhubung dengan pihak fakulti untuk mendapatkan struktur pengajian. Okey, struktur pengajian ni daripada SEM 1 sampai lah SEM 9. Setiap SEM
berapa yuran pengajian yang perlu pelajar bayar mengikut subjek yang diambil. Okey. Sebab setiap semester subjek dia contoh jumlah nilai kredit tak sama. Bila jumlah nilai kredit tak sama, ataupun subjek tu subjek elektif ke ataupun subjek yang komponen-komponennya berlainan, so nilai yuran akan jadi lain, tapi nilai tajaan tu tetap. Jadi yang dinyatakan kenapa ada perancangan kewangan, lihat di mana semester yang pelajar perlu top up ataupun perlu penambahan bayaran. Okey. So pelajar perlu communicate dengan family untuk readykan berapa yang kena top up, berapa yang kena bayar, sem bila tu. Macam tu. Okey. So dan selain tu, sekiranya ada lebihan yuran, so buat perancangan kewangan supaya lebihan yuran yang PTTN taja lepas tolak daripada yuran semester tertentu, khususnya semester Ogos. Semester Ogos ni semester pendek, subjek tak banyak ambil dan lazimnya pelajar akan dapat lebihan yuran pengajian lah, lazimnya lah. Okey. So kat situ pelajar boleh gunakan sebab simpanan perancangan kewangan untuk duit baki bagi semester-semester tertentu tu untuk top up semester mana yang kurang. Okey. Okey. Bercerita pula tentang pihak penaja ni, rata-rata majoritinya penaja ni ada letakkan syarat supaya pelajar ni fokus belajar, konsisten dengan performan pencapaian akademik pelajar, supaya pelajar bergraduat dengan keputusan yang cemerlang lah. Okey. Jadi untuk PTPTN, syarat dia cukup rendah di mana para pelajar perlu memastikan sepanjang tempoh pengajian para pelajar perlu mendapat pointer lebih pada 2. Okey. Setiap semester keputusan lebih pada 2. Okey, sebab apa? PTPTN setiap kali mereka pihak PTPTN ingin salurkan kewangan kepada pelajar, mereka akan hantarkan data terlebih dahulu untuk pihak universiti membuat pengesahan berapa pointer pelajar bagi setiap semester untuk memboleh pelajar mendapatkan tajaan. Okey, sebagai contoh, kalau semester 1 ni pelajar mohon, dia tak tengok pointer, mohon terus dapat. Okey, jadi pelajar belajar semester 1, okey, pointer pastikan lebih pada 2. Sebab apa? Bila pelajar masuk semester 2, pihak PTPTN akan tanya, apa pointer pelajar yang lepas yang sem 1 ni? Okey, andai kata pointer ni lebih pada 2, PTPTN akan salurkan kewangan untuk membayar yuran saja. PTPTN ni yuran saja, dia tak cover lain. Okey. So andai kata kurang daripada 2, okey, kita minta jauh, tapi sekiranya berlaku semester kedua ni para pelajar perlu membuat pembayaran menggunakan kewangan sendirilah. Komunikasi dengan ibu bapa macam mana. KWSP ke sebagai contoh. Okey, kalau KWSP nanti kena komunikasi dengan pejabat kewangan pelajar lah, bendahari. Okey. Okey, cik, soalan dia. Saya tak dapat pointer bawah 2. Sem 2 saya tak dapat PTTN. Jadi sem yang berikutnya macam mana? Okey. Jawapan dia macam ni. Syarat dia macam saya cakap tadi, pointer kena lebih pada 2 dan data PTTN akan bagi setiap semester. Jadi, kamu belajar elok-elok semester 2, pointer atas 2 balik bagi semester 2. Jadi, nanti PTTN akan bagi data untuk pengesahan keputusan pelajar, di mana semua subjek yang kamu ambil tersebut nilai pointer dia lebih pada 2, tak ada subjek yang tertangguh, tak pada markah lagi, apa semua dah okey, 9 pada 2. Okey. So semester yang ketiga tu nanti PTPTN akan bayar. Kiranya sponsor tu akan activate balik. Okey. Cuma perlu diingat di sini, okey, jangan pula kamu tanya, okey, cik, saya ditaja 9 semester, di mana 9 semester tu macam kiraan tadi
20,000, anggaran dapat 2,000 setiap sem. So atas masalah ini, pelajar tak terima satu kali pembayaran. Jadi jumlah yang ditaja tu patutnya lebih banyak lah. Tapi atas sebab tertentu pelajar kurang, so PTTN nanti dia akan minta bayar jumlah yang kamu terima sepanjang pengajian tersebut. Sebab apa? Atas syarat yang mana jumlah yang ditaja tu itu umum terpakai untuk pelajar tawaran tajaan. Tapi bila pelajar ingin buat pembayaran semula, dia hanya akan mohon pembayaran berdasarkan berapa saja yang disalurkannya pelajar terima. Okey? Okey. Dan juga di sini diingatkan juga para pelajar yang mana tajaan dia lebih. Ada kala tajaan contohlah yuran pengajian 10,000, tajaan dia 20,000. Okey. Ada kala kadang-kadang semester tertentu pelajar kena bayar lebih. Jangan persoalkan kat sini kenapa kena bayar, sebab ditaja tu dah banyak, tapi kenapa perlu bayar. Macam saya cakap tadi, struktur pengajian berbeza. So ada kadang-kadang ada lebih, ada kurang. Okey. So yang ada lebihan tu kamu kena buat perancangan kewangan supaya boleh bantu untuk top up semester yang akan datang lah. Okey. Okey, untuk tambahan di sini, untuk para pelajar, khususnya para pelajar ijazah sarjana muda yang ada buat pengecualian kredit, okey, logiknya kamu akan habis awal. So bila macam kamu habis awal, walaupun kamu ditaja sepanjang 9 semester, bila kamu habis pada semester yang ke-7 sebab kamu dapat pengecualian kredit, jadi kamu tak akan terima baki yang 2. Okey, kamu habis semester 7, semester 8, semester 9 kamu tak akan dapat. Jadi sebabkan macam saya cakap tadi, setiap semester kena verify pelajar aktif tak, pointer dia ada tak. So bila kamu habis semester 7, kamu dah tak aktif dah. Semester 8 kamu tak ada pointer, semester 9 kamu tak ada pointer. Jadi kamu hanya akan PTN akan mohon dibayar jumlah yang kamu terima saja. Okey. Dan satu lagi, untuk para pelajar PTN khususnya untuk ijazah sarjana muda, setakat ini sekiranya tak ada apa pindaan, para pelajar yang bergraduat dengan kelas pertama boleh memohon untuk pengecualian bayaran lah. Okay, untuk bagi keperluan ini, pelajar boleh berhubung dengan pejabat pendaftar UNICEF dan permohonan bagi pengecualian tersebut boleh dibuat secara dalam talian. Okey. Baik, saya teruskan dengan salah contoh berkenaan dengan zakat negeri. Di sini maklumat ini adalah maklumat daripada Zakat Negeri Selangor. Okey. Kurang lebih hampir samalah mana-mana zakat negeri masing-masing. Yang mana ialah dia ada satu kiraan dia asnaf fakir miskin yang boleh buat permohonan. Untuk zakat negeri Selangor, permohonan dalam talian. Pelajar boleh membuat permohonan, pelajar boleh membaca butiran-butiran maklumat tentang tajaan daripada bahagian lembaga zakat Selangor. Sebagai contohnya, di sini fakir miskin, apa bantuan-bantuan yang mereka berikan, pihak lembaga zakat berikan. Okey. Dan lepas permohonan tersebut dibuat, apa yang pelajar akan terima adalah surat tawaran, surat kelulusan bantuan dan beasiswa pengajian tinggi daripada lembaga zakat. Yang ini, contoh yang saya kata tadi, yang ini selain daripada PTTN, selain daripada PTTN macam contoh zakat, biasa karang kraft apa, satu salinan pengesahan terimaan tajaan perlu diberikan kepada pihak HCP dan pihak kewangan pelajar untuk rekod dan rujukan kami. Okey. Untuk lembaga zakat Selangor, saya dimaklumkan wang hemat diri dan juga deposit asrama, yang itu para pelajar kena buat pembayaran lah. Selain daripada itu,
pendaftaran diri, yuran pengajian, itu semua pihak zakat akan tampung. Okey. So tajaan-tajaan yang lain tu secara umumnya para pelajar boleh dapatkan butiran terus daripada laman sesawang dalam portal pihak penaja. Okey. Ini adalah butiran untuk dihubungi mengikut kampus di Shah Alam. Nombor dia ini di Bestari Jaya, nombor dia ini dalam dalam paparan slide ni. Okey, selain tu kami juga menyediakan medium komunikasi melalui WhatsApp. Okey, di mana para pelajar boleh isikan bila kamu scan QR code ni, kamu perlu isikan maklumat butiran diri dan seterusnya pertanyaan. Okey, sebab apa kami membuat semakkan dan terlebih dahulu berkenaan pertanyaan kamu tu melalui sistem ID kamu tu, kami buat semakkan terus kami respon lah. Jangan sesekali terus WhatsApp tanya, hai, apa soalan, macam tu, sebab kami tak dapat nak bantu kalau kamu tak kenalkan diri. Okey. So selain tu kamu pun boleh melalui WhatsApp call lah. Ada 2 QR code yang disediakan. Dan di sini kami juga sertakan Telegram. Kamu boleh tangkap layar dulu. Maklumat ni simpan dalam telefon untuk QR code WhatsApp medium bersama dengan UTP. Untuk Telegram ni kamu boleh join. Okey, scan nanti kamu join kat dalam grup Telegram Unit Tajam Pendidikan ni. So informasi dari semasa ke semasa tentang tajaan pendidikan yang kami terima, kami akan kongsikan bersama selain di dalam portal pelajar. Okey, student portal. Ini adalah inisiatif tambahan daripada pihak kami. Okey, portal pelajar tu itu adalah portal wajib. Dia ianya ibarat Facebook, Instagram, TikTok kamu. Okey, kamu perlu tengok dalam portal pelajar tu setiap hari kerana semua unit jabatan di UNICEF memberikan maklumat, memo serta keperluan tentang pelajar untuk ambil tindakan dalam portal pelajar. Okey. Portal pelajar tu dia, kalau istilah dia, portal pelajar ni siapa-siapa boleh tengok. Parents pun boleh tengok. Okey, dia macam media sosial lah, dia punya type saja student portal UNICEF. So akan tengok kat situ ada jadual exam apa. Okey. Yang satu lagi e-student. E-student ni dia lain. Dia bila pelajar nanti dah ada nombor matrik, okey, pelajar by default atas nombor matrik username, password adalah IC. Okey, di mana kat dalam tersebut di situ yang ada maklumat peribadi. Dalam tu pelajar antara yang selalu pelajar boleh dapatkan adalah surat pengesahan pelajar dan surat pengesahan tajaan di dalam e-student. Nama dia student verification letter. Okey, dalam situ pun pelajar perlu boleh tempat print slip exam, print keputusan, peperiksaan, macam-macam lah. Nanti pihak daripada unit lain kamu boleh menekan talimat macam berkenaan dengan student portal tu lah. Okey, itu saja daripada saya, unit tajaan pendidikan. Sekali lagi mengucapkan tahniah kepada semua para pelajar baharu UNICEF. Selamat datang ke UNICEF. InsyaAllah semoga anda terus kekal cemerlang dan berjaya. Kita jumpa di arena convocation kelak. Assalamualaikum.